Rasul Muhammad. Hari ini kita akan sambung kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Setiap hari Selasa kitab tafsir, hari Rabu kitab Riyadhus Shalihin, hari Khamis bahasa Arab, hari Jumaat kitab Bahrul Mazi. Terima kasih Aisyah Ahmad, Ibu Siti Irwas Hashim, Ustaz Muhammad Nur Aini, Jamila Abdul Karim, Nur Halidah Hussein, Siti Aminah, Nurin Mahmud, Ustaz Muhammad, dan semualah. InsyaAllah Siti Cik tak nampak. Baik, insyaAllah kita Ustaz Muhammad, kita kitab tafsir Ibnu Katsir yang kita berada pada ayat surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125. Muka surat 329. Tu baru nampak. Ana Abdul Rahim, Wan Fazida, Sayyid Muhammad Rohaya Ismail, Syarifah Salwa, Iza Amani, Siti Zubaidah, Nurin Mahmud, ahlan wa sahlan. Semualah insyaAllah. Dan bantu kita untuk kita Ustaz Muhammad sharekan live kita ni sebanyak-banyaknya insyaAllah. Ustaz Muhammad teringat dulu share pun live 1000 lebih share. Lah ni alhamdulillah dah berapa 400 300. Kita bakat-bakat bantu untuk kongsikan insyaAllah, mudah-mudahan jadi manfaat pada semua insyaAllah. Baik, sebelum kita nak masuk kitab tafsir Ibnu Katsir, kita nak petik sikit perbincangan kita tentang kitab Martabat Ilmu dan Ulama dalam bab adab-adab menuntut ilmu. Kita nak sambung sikitlah. Tuan-tuan boleh buat catatan kitab daripada karangan Syekh Sayyid Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Dan Sayyid Muhammad, hari ini kita akan masuk pada yang ketujuh, iaitu Sayyid Muhammad Ijtinabul Asbabish Ghilati Anit Tahsil, menjauhkan perkara-perkara yang menyibukkan daripada menuntut ilmu. Di antara adab kita sebagai penuntut ilmu ialah kita kena jauhkan perkara-perkara yang menyibukkan kita daripada kita menuntut ilmu. Fokus. Semua perkara yang menyibukkan ketika menuntut ilmu hendaklah dijauhi dan diketepikan. Janganlah sibuk mencari bekalan. Redalah dengan bekalan yang sedikit. Bersabarlah dengan kesempitan. Gunakan peluang usia muda untuk menghasilkan ilmu yang banyak. Itu dia pesan antara adab. Sibuk cari, tak cukup. Sebab tu antara syarat yang kita bagi pada warga emas nak mai duduk kat sini, dah pencen dah tak kerja. Kalau nak kerja lagi, sat mai, sat tak mai, sat nak boleh mai, sat tak boleh mai. Saya tak payahlah tempat nak duduk mengaji. Nak bagi mengaji sungguh-sungguh. Sebab dulu-dulu aku tak sempat. Kan? Waktu muda-muda dulu tak dan. Bila tua ni kan tua. Veteran. Orang lama sikit ni. Ni dah waktu dah. Tumpu sungguh-sungguh lah. Tumpu sungguh-sungguh untuk belajar, bukan nak kena kerja. Redalah dengan apa yang ada, sikit-sikit. Kita ni dah berlebih ada dah. Sentiasa ada, alhamdulillah, cukuplah. InsyaAllah. Tapi kalau sikit, kena redalah. Sabar dengan kesempitan. Antara yang penting ialah usia. Dah tua dah, takat mana boleh ambil lah. Kalau orang muda sungguh-sungguh, kena puluh sungguh-sungguh cari. Itu duk pesan kat anak-anak ni. Tumpang muda pun belajar sungguh-sungguh. Kita dulu waktu muda-muda dulu kita tak ada peluang lagu ni. Kalau ada peluang lagu ni, kita ingat kita pun nak cari sungguh-sungguh, puluh sungguh-sungguh. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu muda. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, dia kata
Jangan tertipu dengan andaian dan angan-angan kosong. Hal ini kerana masa yang sudah berlalu tu tak dapat digantikan. Waktu duduk ni, adalah benda-benda perancangan nak buat yang angan-angan lagu ni, angan lagu tu. Jangan duduk tertipu sangat. Sebab kalau terlepas waktu ni, tak boleh nak catch up balik dah. Tak boleh dah. Salih Muhammad. Waktu tak ada suami, tak ada isteri, waktu itulah mengaji susu. Dan ada suami dan ada isteri dah tak sama dah. Waktu tak ada kerja, waktu ada pulang mengaji sesungguh. Dan waktu kerja, jangan duk harap nak mengaji macam mana mengaji waktu tak kerja. Tak apalah nanti buat PJJ lah. PJJ, pengajian jarak jauh macam saya lah ni lah. Akhirnya kelang kabut lagu tu lah. Linda daripada 4 tahun dah jadi kat berapa tahun lah. Kan? Ustaz Muhammad. Pasal apa? Pasal dah tak boleh nak bagi 100% lah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, ulama salaf suka menjauhkan anaknya yang menuntut ilmu daripada keluarganya dan menjauhkannya daripada negerinya. Kerana fikiran itu apabila bercabang-cabang susah untuk mencapai hakikat ilmu. Dulu kalau ulama-ulama dulu memang hantar anak jauh-jauh. Saya pergi bagi ceramah dekat Salih ala Sayyidina Muhammad, pelajar-pelajar kita dekat Mesir. Dia buat program dekat sana. Pelajar Perak ke Pahang, tak ingat dah tu. Berapa ramai. Saya kata, seronok tak duduk jauh pada family. Tak syok. Tak syok. Kalau duduk dekat dengan family, seronok. Ingat kalau dekat dengan family, dia macam mana? Selalu dah nak balik. Selalu nak balik. Apa-apa sikit nak balik. Sikit nak balik. Sikit nak balik. Kalau duduk kat sini, dah tak boleh balik. Tapi dalam tempoh 2 hari yang tak boleh balik tu. Kalau kat sana, baliklah walaupun 2 hari. Tapi dalam 2 hari yang tak balik tu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh murajaah ke? Kita boleh ada apa-apa mengaji ke? Ada aja benda ilmu yang kita boleh dapat dalam tempoh 2 hari yang kalau duduk dekat kita balik, kalau duduk jauh kita tak balik. Tapi masalah kita lah ni, yang ni, masalah dia yang ni. Bukan cerita balik tak balik. Balik pun macam tak balik. Pasal dia duduk ni, balik rumah, hilang duduk dalam bilik, serupa macam tak balik. Kan? Tu masalah. Masalah kita lah ni bukan cerita balik tak balik. Cerita kita masalah kita ni terlalu ketes ni. Nak buat macam mana? Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Kita tak ada lah, cik-cik tak ada. WhatsApp pun tak ada cik ni. Dan grup WhatsApp pun tak ada kan. Info pun pakai info yang tak ada internet ni. Kira memang tumpu sungguh-sungguh lah. Alang-alang boleh tumpu. Sungguh. Sebab nombor satu sekali kita ada akhir zaman. Kita akhir zaman ni. Masa kita bukan macam dulu dah. Masa kita cepat sangat. Sat sangat lah. Ni dah nak habis bulan 1 dah. Masuk bulan 2 dah. Sat sangat. Waktu ni lalu tu cepat sangat. Kita pun dah tak. Macam kita tak tahu apa kita buat. Tu dia ulama sebut. Sampai kamu tak tahu apa yang kamu buat. Masa tu cepat sangat. Maka jangan kita bazirkan masa tu. Jangan duk buang masa macam tu saja. Allahumma salli ala Muhammad. Bila hati tu dah bercabang-cabang, bila fikiran tu dah bercabang-cabang, tu fikir ni, maka susah untuk mencapai hakikat ilmu. Dan amat payah untuk menyelami persoalan-persoalan yang ada di dalam. Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-4, Allah tidak menjadikan 2 hati bagi seseorang itu dalam diri dia. Dia Salih Muhammad tak ada 2 hati dalam diri Salih Muhammad. Maksudnya kita kena fokus satu tempat. Macam kita tengok berita lah. Tengok berita, cakap tu yang tulis kat bawah tu. Kalau baca yang bawah tu tak nampak, tak dapat yang atas. Kalau tengok yang atas tak dapat yang bawah. Macam tu lah. Kan? Waktu menuntut ilmu jangan duk pegang tasbih lah, zikir lah. Waktu menuntut ilmu jangan duk tengok tempat lain lah. Fokus tengok ke depan. Imam Al-Khatib Baghdadi ada menukil dalam kitabnya Al-Jami' daripada setengah ulama katanya, ilmu ini tidak akan diperolehi kecuali dengan jalan mengenepikan jauh-jauh urusan kedainya, urusan kebunnya, dan meninggalkan sahabat handainya. Bahkan sekiranya ahli keluarganya yang terdekat sekali pun meninggal, dia tidak disibukkan untuk menyaksikan jenazahnya. Sampai macam tu Khatib Al-Baghdadi sebut, bila sebut menuntut ilmu ni. Ya, sampai ke tahap macam tu.
kedainya ke, kebunnya ke apa. Walaupun komen ulama kadang-kala nampak keterlaluan. Maksudnya macam tadi ya, tak kalah sampai jenazah adik-beradik sendiri pun tak ditengok. Dia kata, walaupun komen ulama tu, perkataan ulama tu kadang-kadang nampak macam over sangatlah, nampak macam keterlaluan sangat. Tetapi maksudnya supaya hati dan fikiran perlu difokuskan ketika menuntut ilmu. Hal ini adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam Abu Yusuf. Ilmu merupakan sesuatu yang tidak akan memberi kepadamu kecuali kamu sanggup memberi seluruh jiwa raga kamu kepadanya. Ilmu ni passion dia, kalau kita tak bagi sepenuhnya, dia pun tak bagi sepenuhnya kat kita. Macam tu. Nak dapat sepenuhnya daripada manfaat ilmu, kita pun kena bagi sepenuhnya daripada hati kita kepada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pun sekiranya kamu berbuat demikian. Tetapi sebahagian ilmu diberi kepada kamu bukan bermaksud kamu sudah dijamin selamat. Kita dapat sikit-sikit. Tak apalah, saya bagi sikit-sikit dah lah. Mengaji sikit-sikit dah. Alah kadar sudah lah. Takat mana dapat, takat tu cukup lah. Dia kata macam tu. Apa yang akan berlaku? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bukan bermakna kamu sudah dijamin selamat. Diceritakan bahawa Sufyan Ats-Tsauri apabila didatangi oleh seorang pelajar, lalu dia bertanya terlebih dahulu, apakah kamu sibuk cari rezeki? Kamu kerja ke? Macam itulah soalan. Jika pelajar itu menjawab bahawa dirinya sudah cukup, maka dia dibenarkan untuk menuntut ilmu. Jika sebaliknya, dia akan disuruh untuk pergi kerja. Kamu kerja ke? Kerja. Pergilah kerja. Kamu dah kerja, kamu duduk kerja ke? Taklah, saya cukup dah, alhamdulillah. Mai duduk mengaji. Itulah soalan yang kami tanya bila nak mai duduk kat sini pun. Budak-budak ni tak payah tanya lah, memang tak kerja pun. Ngaji makcik ni. Ramai. Kami ni nak mai, saya duduk kerja dekat ni tapi sambil-sambil nak mengaji. Tak apa, pergi kerja lah. Sambil-sambil pergi mengaji kat masjid. Tetap pun mai lah mengaji kat sini, kita pun ada kuliah. Ya, tapi nak duduk kat dalam ni sebagai ni, taklah. Nanti bila dah pencen nanti, dah 100% nak bagi mengaji, boleh mai duduk kat sini insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak ikut ramai yang nak minta, ramailah yang minta. Minta macam-macam lah, panggil minta ni. Kita pilih-pilih je lah. Yang mana yang nak sungguh-sungguh mengaji, baru kita ambil. Bolehlah ni yang duduk ada depan ni. Dekat ni lah. Tu pun macam tu lah. Yang mana duduk ada lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tumpu sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-125. Sallallahu alaihi Muhammad, muka surat 329. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalik yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang Allah mengkehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, nescaya Allah akan yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang dikehendaki akan kesesatan padanya, nescaya Allah akan menyempitkan dadanya, menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ka'annama yas'adu fis sama', dia sedang mendaki langit, naik ke langit. Kadzalik, begitulah, yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun, Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125. Mari kita tengok tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah mengkehendaki untuk memberikan kepadanya hidayah, nescaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Maksudnya Allah memberinya kemudahan dan semangat untuk menerima Islam. Maksudnya apa? Dalam bab hidayah ni Allah pilih. Dalam bab hidayah ni Allah pilih. Maka syukurlah bila Allah bagi dekat kita ni hidayah. Maksud kata Allah memilih kita untuk mendapat jalan hidayah. Ada tak orang yang tak dapat jalan hidayah? Ada ramai. Nah, Salih Alaihi Muhammad. Hari itu bulan waktu Salih Alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, bulan Disember depa sambut Allahumma salli ala Muhammad Christmas. Ramai kan orang sambut Christmas. Nah, bila disambut Christmas maksud dia apa? Dia orang Kristian. Salih Muhammad. Dan depa sungguh-sungguh beriman. Beberapa hari lepas ada kongsi facai. Kemarin dulu kan. Kongsi facai. Salih Muhammad. Kongsi facai, orang Islam pun sambut juga. Boleh tak orang Islam sambut? Boleh. Pasal apa boleh sambut? Pasal dia budaya. Dia sambut tahun baru je. Tapi sekali lepas berapa belah hari dia ada apa dah. Cap gome. Yang tu dia main agama pula. Tak boleh dah. Faham ni? Lepas tu main tu ada yang mereka naik atas apa ni gua tu apa tu? Apa? Batu cave tu. Kan? Cucuk belakang tu, cokok belakang, tikam lidah, tikam pipi. Tembus kot ni keluar kot ni, lidah keluar kot tu. Yang teruk kita tengok tu yang cokok kat belakang tu kan. Cokok belakang, lepas tu tarik pula sampai betul? Jalan atas api lagi. Sakit tak buat itu? Sakit lah kan? Tapi pasal apa dia buat? Pasal dia yakin. Pasal dia beriman sungguh-sungguh. Tu yang dia buat. Kalau dia tak beriman, dia buat tak? Beriman. Buat perbuatan-perbuatan yang akan menghapuskan dosa-dosa dia akan dia ingat. Kesilapan-kesilapan dia buat tu akan dihapuskan bila dia buat benda. Sebab tu dia buat benda, dia sanggup buat benda-benda yang menyakitkan tubuh badan sendiri. Pasal apa? Pasal beriman. Kalau tak beriman, tak buat. Betul tak ni? Kita orang Islam, Allah tak suruh pun pesakit buat sakit-sakit badan. Tak nak. Allah suruh sehari 5 kali semayang. Lepas tu sebulan puasa tu nampak teruk sikit tang puasa tu. Lepas tu nak kena puasa sebulan. Dia kata ni masuk bulan Rejab. Dia kata Rejab, Syaban, Ramadan. Oh dekat dah ni. Dia kata. Dia susah hati dah. Pasal mana nak kena puasa sebulan. Kan? Orang yang jaga sungguh-sungguh sembahyang dia. Dia jaga sungguh-sungguh puasa dia. Dia sanggup untuk himpun duit dia untuk pergi haji sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka itu menunjukkan yang dia beriman. Beriman. Orang yang dapat hidayah pada Islam, dia Allah pemudah saja jalan-jalan dia untuk dapat hidayah Islam. Orang yang tak dapat hidayah, dia kekal duduk dalam kekafirannya dan dia beriman sungguh-sungguh dengan kekufurannya. Dia beriman sungguh dengan Tuhan-Tuhan. Imam Ibn Katsir petik satu riwayat dekat Padang Mahsyar nanti. Bila kita semua berhimpun ramai-ramai kat Padang Mahsyar tu, dia akan muncul balik Tuhan-Tuhan ni. Yang dia panggil Tuhan tu. Berhala-berhala ni akan muncul. Lepas tu, bila muncul je berhala tu, orang yang waktu hidup kat dunia dia sembah, dia ikut lah. Pasal dia beriman. Dia tengok, no, inilah dia Tuhan dia dulu ni. Ikut, dia ikut ramai-ramai. Ikut tu terus masuk neraka. Muncul ni pula, ikut dia terus masuk neraka. Yang tinggal ni, orang yang tak pernah ikut Tuhan-Tuhan lain. Tinggal orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik pun, walaupun dia munafik, tapi dia tak sembah lah. Kalau dia sembah yang lain, dia tak jadi munafik dah. Dia jadi syirik dah. Musyrikin, betul tak? Yang tinggal ni orang munafik dengan orang beriman. Lalu subhanallah, Sayyidina Muhammad, lepas tu ditinggalkan beberapa ketika. Lepas tu Allah mai balik lah. Pasal apa kamu tak ikut Tuhan-Tuhan
Macam dia berikut. Kami waktu hidup kat dunia kami tak sembah melainkan Allah. Lepas tu Allah menyingkapkan kebesarannya. Waktu mu nampak Allah, waktu kita semua turun sujud. Orang semua dapat turun sujud kecuali orang munafik. Allah bengkokkan tulang belakang dia macam tanduk-tanduk lembu ataupun tanduk kerbau. Dia tak boleh nak ni, dia tak boleh nak sujud. Waktu hidup kat dunia tak sujud, waktu akhirat Allah tak bagi dia sujud. Suasana dia. Jadi subhanallah, ada orang yang Allah berikan hidayah dan petunjuk. Macam mana nak orang yang dapat hidayah petunjuk ni? Allah akan memberikan kemudahan dan semangat untuk dia menerima Islam. Itu adalah petanda baik. Sebagaimana Allah firmankan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk agama Islam, lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya. Yakni sama dengan orang yang membatu hatinya. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 22. Dan Allah juga berfirman, walakinna Allah habba ilaikumul iman wa zayyannahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hati kamu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurkaan, maka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Tu dia. Siapa bagi? Allah bagi. Teringin nak buat ibadat, seronok nak duduk dalam majlis ilmu, seronok dengan benda-benda baik, seronok dengan sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Asal sebut je benda baik dia jadi seronok. Itu tanda Allah bagi kita masih duduk dalam petunjuk Islam. Allah bagi kat kita. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jadi sebaliknya, kalau di antara benda maksiat dengan benda iman, benda kebaikan, hati tu masih seronok nak pi kepada benda maksiat, itu risau kita ni, hati kita telah mula dipalingkan daripada hidayah. Itu kena doa selalu tu. Sallallahu Muhammad, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, bukan ain. Selalu dengar orang baca Rabbana la tuzigh qulubana, tuzigh qulubana ghain. Wahai apa ni, Ustaz Ismail, Rabbana, Tuhan, wahai Tuhan kami, sallallahu alaihi Muhammad, jangan engkau pesongkan hati kami. Jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Dapat dah hidayah elok dah. Sallallahu Muhammad, duk mengaji elok dah, duk ibadat elok dah, semua elok. Tak-tak dia jadi kot lain. Dia tak suka, dia tak seronok, dia malas, dia makin tua makin tak mau. Ada jadi gitu. Makin tua makin tak seronok. Ada orang sampai masuk dah tua ikut grup nu apa, tak payah semayang pula. Tak payah semayang sampai mati dah. Mudah-mudahan di hujung-hujung usia dia tu Allah balikkan dia kepada jalan kebenaran. Saya tak tahu, Allah alam. Allahumma salli alaihi wasallam. Ikut satu fahaman tu, kalau tak khusyuk dengan semayang. Kita kan ni. La haula wala quwwata illa billah. Ibnu Abbas berkata tentang ayat barang siapa yang Allah mengkehendaki, mari kita tengok maksud dia. Barang siapa yang Allah mengkehendaki akan memberikan kepadanya hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk Islam, maka dia berkata artinya adalah Allah melapangkan hatinya untuk menerima tauhid dan beriman kepadanya. Penjelasan senada juga dikemukakan oleh Abdul Malik dan sebagainya. Abdul Razak mengatakan Ats-Tsauri. Siapa dia Ats-Tsauri itu? Sallallahu alaihi Muhammad, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Mengkhabarkan kepada kami daripada Amr bin Qais, daripada Amr bin Murrah, daripada Abu Ja'far, dia berkata, Nabi pernah ditanya, orang mukmin bagaimanakah yang paling cerdas? Orang mukmin macam manakah yang paling bijak? Cerdas. Cergas dengan cerdas tu lain kan? Cerdas itu akal, cergas ini fizikal. Orang mukmin macam manakah yang paling cerdas akalnya, bijak? Maka dia menjawab, Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak mengingati mati dan paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Ni orang yang cerdik. Orang cerdik ni bukan bijak pelaburan.
orang cerdik ni bukan bijak berniaga. Amboi cerdiknya dia, masya-Allah, terrornya dia dalam berniaga. Dia orang cerdik ni ialah orang yang selalu ingat mati dan dia buat persiapan untuk mati. Ada orang dia ingat mati tapi takut nak buat persiapan. Tak buat persiapan. Salih Asy Muhammad. Kena semayang banyak-banyak. Lagi kalau aku semayang banyak-banyak tu tanda aku nak mati ke apa? Orang dia tak mau semayang banyak-banyak. Sebab dia takut lagi dia jadi tanda pula dia nak mati. Nah, orang tu. Hang tak bangkit tahajud pagi ni. Aku takut nak bangkit tahajud pasal apa? Saya aku bangkit tahajud hari ni. Tak pernah duk bangkit tahajud. Saya Syamad, tiba-tiba aku mati. Lepas tu orang kata, oh patutlah dia bangkit tahajud semalam. Rupanya dia nak mati. Dia ada orang macam tu. Dia nak tulis apa-apa kat saya pun sumpah nak tulis kat Facebook. Takut pula nak tulis ni sekali. Macam tu kan. Oh, Said Syekh Muhammad. Semalam Said Syekh Muhammad bekas pesuruh, mantan pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Dr. Abdul Rani Said Syekh Muhammad meninggal. Orang baik Said Syekh Muhammad. Allah berselamat. Anak saudara dia beritahu kat dalam grup tu, dia bangkit pukul 5 pagi untuk dia sembahyang tahajud. Jadi biasa tu kebiasaan dia. Tapi wallahu alam lah, wallahu alam kisah sebab saya baca kat dalam grup dia yang di-forwardkan kat kami dalam grup tu. Dia anak saudara sendiri yang tulis. Dia bangkit pukul 5 pagi, Salih Asy Muhammad untuk dia sembahyang tahajud. Waktu dia nak mengangkat takbir tu dia meninggal. Sallallahu alam. Salih Asy Muhammad. Mudah-mudahan dia husnul khatimah lah untuk dia. Orang bijak ni ialah orang yang subhanallah Salih Asy Muhammad dia sentiasa Allahumma salli Asy Muhammad mengingati mati, paling banyak mengingati mati dan paling banyak persiapan dia untuk berhadapan dengan kematian. Allahumma salli ala Asy Muhammad. Persiapan untuk kehidupan setelahnya, ini setelah kematian tersebut. Abu Ja'far berkata Nabi pernah ditanya tentang ayat ini, ayat tadilah. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Maka salli ala Asy Muhammad. Bagaimanakah Allah melapangkan dadanya wahai Rasulullah? Disebut Allah melapangkan dada orang yang dapat hidayah tu. Macam mana cara Allah lapangkan dada orang yang dapat hidayah tu? Tengok Nabi SAW jawab apa. Baginda menjawab, sebuah cahaya dimasukkan ke dalam dadanya sehingga menjadi lapang dan luas. Allah masukkan cahaya dalam dada dia jadi lapang, jadi luas. Lalu orang tanya lagi, apakah itu ada tanda-tandanya hingga kami dapat mengetahuinya? Nabi cerita cahaya masuk dalam hati orang tu. Kemudian dada jadi lapang, jadi luas. Mana boleh nampak? Kita tak boleh nampak. Tu para sahabat ada tak tanda dia Rasulullah? Kalau kami nampak tanda ni, maksudnya orang tu dapat cahaya tu. Apakah tandanya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, Allahumma salli alaihi, sentiasa ingat dengan negeri yang kekal, yakni akhirat. Menjauhi negeri dunia yang menipu dan bersiap menghadapi kematian sebelum bertemu dengannya. Tu tanda dia. Siapa ada tanda macam ni kita boleh tengok. Dia ni sentiasa ingat akan kematian. Ingat dengan kematian ni bukan maksud dia jadi cempera, jadi roplah, dia jadi serabut, dia menjalani kehidupan dunia dia macam biasa. Tetapi dia sentiasa ingat mati. Orang yang sentiasa ingat mati, dia sentiasa buat persiapan. Kalau dia tak ingat mati, dia panggil orang ghafilun, orang-orang lalai. Orang lalai ni, kata Imam Hasan Basri, sehari dalam kehidupan dia langsung tak ingat mati. Sebab tu ada orang pergi disko. Pasal apa dia berani pergi disko? Pasal dia confident yang dia tak mati dalam disko tu. Betul tak? Tahu disko? Cik tahu disko? Yang tu. Tunjuk langit ni. Kan? Ada orang pergi tempat maksiat. Ada orang minum arak. Pasal apa dia minum arak? Pasal dia confident waktu dia mabuk tu dia tak mati. Ada orang tak semayang. Tak semayang. Waktu tak semayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa tak semayang? Pasal apa tak semayang ni? Sagi qada. Sagi masuk waktu. Sagi masuk.
Ni kalau mati waktu ni macam mana? Saja pilih untuk qada ni. Hari itu waktu pilihan raya, saya lihat Muhammad. Kita duduk bercampur-campur dengan orang. Waktu dah nak habis dah. Waktu tu petang ke asar. Zuhur nak masuk asar. Bukan. Asar masuk maghrib. Kita ni di kelang kabut. Kelang kabut pasal tadi zuhur dah takhir. Buat sekali dengan isyak. Sekali dengan asar. Zuhur dengan asar. Saya cuma saya dah zuhur dah. Saya dah takdim dah. Yang duduk dengan saya berapa orang? Saya lihat Muhammad yang duduk bersembang-sembang. Depa ni orang tempatan. Orang tu tak boleh nak jamaah. Kita kata, ni dekat maghrib ni. Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Saya qada jelah. Dalam hati saya kata apa? Ustaz pergi parti hang kalah. Fikir-fikir gitu. Maksud dia tak semayang. Bukan tak semayang, orang semayang. Orang tu orang semayang. Tetapi dia tak berat. Tak berat. Mungkin kalau situasi-situasi yang lain mungkin dia tak. Tapi bagi dia macam qada semayang ni satu benda yang okey. Tak okey. Sengaja memilih untuk qada semayang hukumnya haram dan berdosa. Yang dia boleh qada semayang bila? 2 Nabi sebut. Terlupa, terlena. Terlena. Saja. Ada tak RNR? Ada tak petrol station? Ni seluruh tanah, kawasan tanah ni semua ni tempat semayang. Ambil wuduk, tempat semayang, jadah semayang. Tidak ni. Tak ada alasan tak semayang. Tak ada alasan kita tak semayang. Tapi pasal apa ada orang berani tinggal semayang? Tu kira tinggal semayang tu. Kita nak kata lagu mana? Tak reti. Bukannya tak reti. Kita kata, berapa kali saya diulang? Pergi semayang lah. Pergi semayang. Tak apa saya. Aku rasa kat petrol station tu ada surau apa. Tak apa saya pergi sampai rumah ibu semayang. Kita kerang macam mana aku nak buat. Kita gelisah. Kita pula tembang gelisah. Dia tak apa. Kan? Jadi semua Allah saya nak cerita. Ada orang dia tak berat macam tu. Tapi kalau orang yang ingat mati dia nak. Kalau aku tak semayang tidur mati, aku mana? Ada amalan-amalan zikir yang kita duk buat. Salat ala Sayyidina Muhammad. Antaranya 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Itu di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh ulama. Kalau dia hari itu ditakdirkan dia mati, dia tak mampu nak baca ayat tu. Ulama susun lah. Salat ala Sayyidina Muhammad tu. Maka baca. Tiap-tiap kali lepas subuh baca. Tiap-tiap kali lepas maghrib baca untuk malam tu. Bahkan Ustaz Muhadir sebut ada doa yang dia bagi tu, baca setiap waktu pun bagi kuat. Dia orang yang dia sentiasa ingat mati ni, dia amal lah. Dia amal lah. Tu ayat apa ni dia panggil apa? Allahumma salli Muhammad Sayyidul Istighfar. Man qala min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Wa man qala min al-laili muqin biha famata qabla an yumsiya yusbiha fa huwa min ahli jannah. Siapa yang bacanya dengan yakin sebelah siangnya lalu dia mati sebelah siang sebelum malam dia, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa yang baca dengan yakin pada sebelah malamnya lalu dia mati pada sebelah malam sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Tu Sayyidul Istighfar. Orang yang dia ingat mati, dia baca. Takut maklum takut Ustaz, maklum takut mati hari ni. Tu tiap-tiap pagi lepas subuh mesti baca Sayyidul Istighfar. Boleh jadi tak hari dia mati tu, hari tu dia tak baca? Rugi tak? Sebab Nabi janji siapa baca dia akan masuk syurga. Dia daripada ahli syurga Allah. Kita mana semua nak jadi ahli syurga. Maka baca. Tu tanda iman. Jadi orang yang
Sebaliknya kepada orang yang tak ingat mati ni, dia akan buat apa saja dia suka buat. Dia akan buat apa saja dia suka buat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu filem yang nak keluar. Filem ni saya sendiri pun saya dah buat dah. Saya buat bantahan terbuka saya lah. Bantahan terbuka saya. Apa motif nak buat filem-filem macam ni? Filem Melayu. Yang berlakonnya orang Melayu. Bukan berlakonnya orang putih. Saya lihat Muhammad orang Melayu. Pakainya pakai. Boleh pakai baju dalam dengan seluar dalam. Kita tak pernah duk fikir orang Melayu nak pakai lagu tu. Ya. Nak pakai lah punya kehidupan harian tu ikut suka hang lah. Tapi kalau dah sampai masuk dalam filem yang akan ditonton oleh semua orang, tak patut. Kita ni ada adab kita. Kita ada budaya kita yang kita jaga. Orang Melayu ni dia ada dia punya apa? Dia punya adab dia, akhlak dia yang sangat baik orang Melayu ni. Sangat jaga maruah orang Melayu ni. Sampai ada adegan yang sangat yang kita panggil lucah lah. Untuk orang Melayu ni satu benda lucah lah. Dalam bahasa media ni dia panggil soft porn. Kelucahan yang lembut. Maksud dia dah hampir pada lucah. Mak kilau tu tak ada seorang perempuan pun yang buka aurat. Semua pakai tudung. Berapa belas juta dia dapat. Kita tak perlukan yang macam ni pun sebenarnya. Betul ni. Kita tak perlu pun. Tapi yang sedih kita tengok tu, orang Melayu sendiri dalam rombongan komen tu. Tak ada apa Dulu P. Ramlee pun buat juga cerita apa tu. Kalau pun P. Ramlee buat lebih teruk pada tu, apakah dia menghalalkan yang kita nak buat macam ni? Tak. Orang Islam sendiri pun, biarlah, tak apa. Nanti kalau payah-payah sangat, dia kata, yang semua adegan-adegan ni hanya kita tayangkan di luar negara. Yang dalam negara kita potong. Tak kira. Macamlah Tuhan ada kat dalam negara saja. Tengok ni. Dan nanti, tahu tak apa dia buat sebenarnya? Apa dia buat? Kita yang tak tahu, saya tak sebut nama filem tu, supaya tak mahu tuan-tuan nanti cari. Sebab bukan semua orang cari untuk tak tengok. Ada orang cari untuk tengok. Faham tak ni? Dan endingnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Endingnya, subhanallah, Sayyidina Muhammad, orang kenal filem tu. Tu yang dia nak. Endingnya orang kenal filem tu. Tu yang dia nak. Akhirnya, ramai orang akan pergi tengok. Cuma persoalan kita nak tanya, yang pergi tengok tu, tak ingat mati kah? Tu, dia pergi tu lah. Yang berlakon tu pun tak ingat mati kah? Yang pergi duk rakam tu pun tak ingat mati kah? Kalau dia ingat dia boleh mati, agaknya dia nak pakai tak macam tu? Tak. Tahu ni. Orang berlakon tu satu hal lah. Dia sedar, dia sebut, dia kata apa? Kalau tak suka saya berlakon macam tu, tak usah pergi tengok filem saya. Dan ni semua tak usah pergi tengok, senang. Berpandang muka. Betul kan? Tapi ada orang pergi tengok tak? Mesti ada orang pergi tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah salli Muhammad yang lain, sama pun sama, hadis yang berikutnya pun sama, salli Muhammad. Semua soalan-soalan hadis-hadis yang sama. Kemudian buka pada muka surat berikutnya. Firman Allah, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, percaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada seorang lelaki Badui daripada Mudlij, apa itu harijah? Salli ala sayyidina Muhammad. Nampak? Kharajan Allah sebut tu kan. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan kharajan. Harajan ni maksud apa? Harijah tu maksud apa? Laki-laki itu menjawab, satu pokok di antara pokok-pokok yang tidak akan dapat dicapai oleh penggembala ke,
binatang ke apa sekalipun. Satu jenis pokok yang siapa pun tak boleh nak pergi ambil dia, nak pergi capai dia. Itu kata orang Arab Badui yang kenal tentang jenis-jenis pokok dekat padang pasir tu. Maka Allah sebut perkataan tu, demikian jugalah kata Umar, begitulah hati orang munafik, tak mampu ditembus oleh apa-apa kebaikan, satu apa kebaikan pun. Al-Aufi meriwayatkan Ibnu Abbas, Allah menjadikan Islam terasa sempit baginya, padahal Islam tu sangat luas. Tuan-tuan, tengok ni mukjizat Nabi SAW. Ni mukjizat Al-Quran. Zaman Nabi SAW 1500 tahun dulu, 1400 tahun dulu, siapa yang pernah naik sampai ke langit lah? Melainkan Nabi SAW. Tengok ni, Nabi SAW naik ke langit kan? Peristiwa apa? Isra' Mi'raj. Selain tu tak ada siapa. Siapa yang pernah rasa bila makin naik ke langit, udara makin nipis dan dada kita rasa makin sempit? Naik gunung Everest sampai kena pakai oksigen. Tak pakai oksigen tak boleh lepas. Pasal apa? Pasal angin dah, udara dah sempit dah, oksigen makin kurang. Dada jadi sempit, kena pakai oksigen. Makin tinggi kita naik, dada kita makin sempit. Dada makin tinggi, betul Allah sebut. Seperti orang yang mendaki ke langit, dada mereka sempit. Ini mukjizat Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Min haraj, dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama itu satu kesempitan. Allah tidak menjadikan kesempitan dalam Islam untuk kamu. Allah tidak menjadikan kesempitan dalam Islam untuk kamu. Mujahid dan Sudi mentafsirkan ad-dhaiqan harajan, zayyiqan harajan sebagai keraguan. Salih Muhammad. Atta Al-Khurasani mentafsirkan sebagai tidak ada jalan bagi kebaikan untuk dapat masuk ke dalamnya. Tak ada jalan kebaikan untuk masuk dalamnya. Kita ni selagi Allah bagi hidayah, selagi tu Allah bagi jalan-jalan untuk buat baik. Ada aja jalan kemudahan untuk dapat baik. Nak mayang duha, waktu dia lapang Allah bagi. Nak baca Quran, ada waktu lapang Allah bagi. Nak sedekah, ada benda lapang Allah bagi. Nak apa? Saat-saat ada dengar, saat ada buat. Ada aja benda jalan-jalan untuk kita buat baik. Tapi untuk orang-orang kafir dan orang munafik, Allah tutup jalan-jalan tu. Selagi tuan-tuan, saya pernah terasa hati terasa. Ulama besar mai satu tempat. Waktu tu, boleh tak kalau Allah lapangkan semua hati orang untuk pi jumpa dengan ulama tu ambil manfaat? Tapi kadang-kadang kita sendiri ni, Allah tutup jalan tu untuk Allah sibukkan kita dengan satu benda yang lain, yang kita tak boleh nak pergi duduk tempat tu. Pasal apa? Maksudnya, takut-takut ada dosa yang kita buat yang Allah menutup jalan-jalan kebaikan kita. Ada benda yang kita buat sampai Allah tutup jalan-jalan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk sembang dengan cikgu Mazuki. Allah saya dah jadi pengurusi masjid pula. Kan? Ada banyak kerja. Saya ada orang dia Salih Muhammad dulu kat mana saya tak ingat, dia sebut. Dia kata, Ustaz, saya ni tak mau jadi JK masjid ni. Saya nak jadi jemaah masjid dia. Supaya saya boleh pergi ulang-alik masjid ikut saya nak pergi. Saya tak lekat dengan komitmen saya dengan masjid. Saya kata, Pakcik, bukan pakcik, saya panggil apa tu, tak ingat. Tahu tak bila kita nak jadi orang yang khidmat di rumah Allah ni, bukan kita minta, Allah yang pilih. Dan pasal apa Allah pilih kita? Pasal Allah nak kita bagi komitmen pada dia. Sampai ke tahap Allah paksa kita untuk bagi komitmen dengan dia. Dan kita banyak cerita husnul khatimah, orang-orang yang mati dalam keadaan baik-baik ni biasanya orang masjid, orang yang terikat dengan masjid. Orang yang terikat sungguh masjid, bukan sekadar jemaah masjid, tapi orang yang khidmat di masjid. Dan Allah bagi kelebihan tu pada dia. Allah tak bagi orang lain, Allah pilih dia. Syukur pada Allah. Dan khidmat pada rumah Allah ni bukan takat saya bagi orang muda-muda pula lah, bagi orang tua-tua. Dah khidmat sampai mati. Rumah Allah macam tu. Khidmat dengan rumah Allah ni sampai mati.
Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia panggil jalan kebaikan Allah bagi kita. Allah tak bagi kat orang lain. Hang kaya pi lagu mana pun, hang hebat pi lagu mana pun, duduk pi lagu mana pun, jawatan hang tinggi lagu mana pun. Kalau Allah tak bagi, Allah tak bagi lah. Duk sibuklah dengan benda yang lain. Tapi kalau Allah nak bagi kat hang sibuk pi lagu mana pun, hang banyak kerja pi lagu mana pun, Allah tak nak bagi kat hang. Tidak. Jangan komplain bila dilantik. Ini bukan cikgu ni. Ini umum. Bila Allah lantik kita, Allah letak kita di tempat satu tempat dalam rumah dia, syukur pada Allah. Sebab bukan kita nak. Kalau kita minta, lain cerita. Bila sahabat kata Rasulullah, tolong bagi saya jawatan ni, Rasulullah, tak boleh. Siapa yang minta jawatan, maka Allah akan biarkan dia. Siapa yang diberi jawatan, maka Allah akan tolong dia. Itu dia panggil jalan-jalan kebaikan. As-Sudi mentafsirkan ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang sallallahu alaihi Muhammad mendaki ke langit kerana dadanya yang sempit. Seolah-olah dia sedang mendaki ke langit, permisalan seperti orang yang tidak dapat mendaki langit. Memang confirm tak boleh lah tu kata sallallahu alaihi Muhammad, sebagian ulama. Al-Hakam bin Aban meriwayatkan dari Ikrimah daripada Ibnu Abbas, seolah mendaki langit, dia berkata, mengingat manusia tidak akan mampu untuk mencapai langit. Seperti itu juga tauhid dan keimanan yang tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya sehingga Allah yang masukkannya ke dalam hati yang bersangkutan. Allahumma salli ala Muhammad. Demikianlah tuan-tuan perbincangan-perbincangan berkaitan dengan salli ala Muhammad, hidayah. Orang yang Allah nak berikan hidayah dan kepada orang yang terhalang daripada mendapat hidayah. Semoga kita doakan Allahumma salli ala Muhammad agar Allah kekalkan hidayah dalam hati kita, kekalkan iman dan Islam dalam hati kita. Walaupun Allah membolak-balikkan hati, Allah masih memberikan kepada kita jalan-jalan untuk kita mendapat kebaikan, insya-Allah. Di pertemuan kita akan datang minggu depan, kita akan masuk pada surah Al-An'am ayat 126, insya-Allah. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.